Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di siri berikutnya perkongsian kita tentang emas. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana pesan-pesan nenek moyang kita, bagaimana mereka menyuruh kita menyimpan emas dari awal lagi. Baiklah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan nenek moyang kita ini berpesan pada kita agar kita menyimpan emas semenjak kecil lagi. Berdasarkan pengalaman nenek moyang kita ketika zaman Jepun tempoh hari, ya, zaman dahulu sekitar tahun 1940-an, keadaan ketika itu amat sukar, terutamanya dari segi makanan, keperluan pakaian dan sebagainya. Dengan menyimpan emas pada ketika itu akan menjadikan mereka antara golongan orang yang kaya ketika itu, disebabkan oleh nilai mata wang ataupun nilai mata wang Jepun ketika itu sudah tidak ada nilainya di dalam pasaran. Kesukaran itulah menyebabkan nenek moyang kita berpesan hingga ke hari ini agar kita menyimpan emas supaya mereka tidak mahu keadaan itu berlaku pada cucu-cucu mereka pada zaman kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, mengapa nenek moyang kita berpesan agar menyimpan emas, iaitu pertamanya untuk mengelakkan kebocoran wang. Kita tahu, kita maklum, dalam keadaan zaman sekarang ini, wang merupakan satu keperluan yang sangat penting. Dalam pada itu, kita perlu ambil iktibar dengan jumlah wang ataupun jumlah gaji yang kita ada, kita perlu berada dalam keadaan berjimat-jimat supaya kita tidak membazirkan wang ataupun membelanjakan wang dalam keadaan boros tanpa ada bajet yang sebenarnya mengikut perbelanjaan bulanan. Dan itu adalah salah satu sebab mengapa nenek kita meminta atau menyuruh kita menyimpan emas supaya kita dapat mengelakkan kebocoran wang. Baiklah. Yang kedua, berkenaan dengan harga emas. Dewasa ini trend harga emas berdasarkan 10 tahun dahulu, trendnya memang trend yang meningkat. Pada sesiapa yang telah menyimpan emas sekitar 10 tahun dahulu, 20 tahun dulu, inilah masa yang terbaik jika diperlukan untuk menggandakan pelaburan mereka dalam keadaan nilai wang yang jatuh ini dalam bentuk emas ataupun menambah gram emas mereka. Dengan nilai gram emas yang begitu tinggi hari ini, kita tidak perlu memberi alasan untuk menunggu harga rendah untuk memulakan simpanan emas. Peluang ataupun keadaan hadir yang terbaik untuk mula menyimpan emas ialah hari ini. Yang ketiga, emas juga merupakan dapat mengekalkan kuasa beli. Dalam keadaan sekarang, dengan pembelanjaan ataupun peningkatan inflasi harga keperluan barangan, kita dapat membeli keperluan barangan harian kita. Kalau dulu dengan RM100 kita dapat membeli satu bakul ataupun satu troli. Dalam keadaan hari ini dengan inflasi yang begitu tinggi, dengan nilai RM100 kita hanya dapat membeli satu beg plastik sahaja. Satu beg plastik sahaja. Jadi ini menggambarkan atau dapat kita bezakan bahawa nilai wang ringgit kita sudah pun terlalu jauh ataupun nilainya semakin berkurang setiap hari. Kemudian yang keempat, nilai ringgit Malaysia hari ini semakin jatuh. Pakar kewangan telah menjangkakan ataupun memberi amaran bahawa sehingga Disember tahun 2022, kadar pertukaran wang asing antara Malaysia dan US dollar, satu US dollar akan menjadi lebih kurang RM5. Hari ini US dollar sudah pun mencecah RM4.50. Jadi kita boleh bayangkan, dalam keadaan nilai ringgit yang semakin hari semakin menyusut, itu akan membuatkan kita akan menjadi lebih sukar dalam keadaan masa hadapan. Dan sebab itulah nenek moyang kita sudah pun menyuruh kita di awal-awal lagi untuk simpan emas supaya keadaan ini tidak berlaku kepada kita pada hari ini. Dan yang terakhir ialah tentang liquidity ataupun aset emas yang mudah dicairkan. Kalau kita bandingkan dengan hartanah ataupun rumah, keadaannya agak berlarutan apabila kita ingin menjual rumah. Ia mengambil masa tempoh yang bertahun untuk menyelesaikan urusan pembelian atau penjualan rumah. Tetapi dengan emas, dalam masa tempoh 24 jam sahaja pun tidak sampai,
kita dapat mencairkan wang emas itu dalam bentuk tunai bagi tujuan ataupun keperluan kita pada ketika itu. Baiklah, 5 sebab saya dah nyatakan kenapa nenek moyang kita menyuruh menyimpan emas. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam siri-siri yang lain dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum